kembali dalam agenda Awani malam ini. Kita pantau kerajaan baharu dan juga debaran menjelang pembentukan Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun keputusan sudah pun kita sedia maklum, kerajaan ini didokong oleh pelbagai parti dan rentas wilayah, tetapi yang pastinya model ini mungkin model yang pertama kali kita lihat secara formal, tetapi kita tak boleh nak panggil apa nama kerajaan ini, kerajaan perpaduan ke, kerajaan Pakatan Harapan plus ke dan sebagainya. Tetapi apapun, kita perlu bergerak ke hadapan, kita perlu yakin bahawa inilah demokrasi yang sedang disuburkan oleh negara dan rakyat Malaysia, tidak ada cacat celanya. Kita perlu bergerak ke hadapan dan kita menunggu pembentukan kabinet yang akan memperlihatkan reformasi pentadbiran dan juga reformasi institusi yang dimahukan oleh kebanyakan kita di negara kita Malaysia, kerana isu berkaitan dengan reform, isu berkaitan dengan governance, isu berkaitan dengan anti rasuah dan juga ketirisan, isu mengangkat suara rakyat majoriti dan juga kepelbagaian agama dan kaum perlu diangkat sewajarnya. Jadi Trisha Yeoh, Ketua Pegawai Eksekutif Ideas Malaysia, sudah pun bersedia di talian. Jadi Trisha, dalam tulisan terkini Ideas ada menyatakan bahawa formula dokongan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini agak asing bagi rakyat negara kita Malaysia. Walaupun pilihan raya sudah pun tamat, tidak ada satu pun gabungan yang boleh melepasi majoriti mudah, tetapi dengan concern dan juga dengan khidmat dan juga wibawa yang di-Pertuan Agong, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipercayai mempunyai suara majoriti di kalangan ahli parlimen dan dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 pada minggu lalu. Jadi apa yang boleh kita anggap dengan keputusan pilihan raya ini, dan kita perlu berlapang dada bahawa format ini ataupun koalisi ini boleh memberi kestabilan sekurang-kurangnya 5 tahun menjelang pilihan raya umum ke-16. Terima kasih atas jemputan ini. Memang pertama sekali apa yang saya telah menulis adalah wajar untuk kerajaan ataupun pentadbiran bercampur ataupun yalah tak ada nama lagi kan. Ya. Kerajaan bercampur ataupun unity ini sepatutnya adakan satu persetujuan yang bertulis di antara koalisi-koalisi dan parti-parti tertentu yang memberi sokongan dan dukungan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Persetujuan ini akan boleh menghasilkan sedikit kestabilan politik, sebab ini akan mungkin diedarkan dan dipaparkan juga untuk orang awam, dan ini boleh memberi keyakinannya kepada rakyat dan juga pelabur-pelabur asing yang masih lagi mungkin menyoalkan kestabilan kerajaan yang ada sekarang. Selain daripada itu, satu lagi mungkin manfaat yang boleh didapatkan daripada sesuatu persetujuan yang ditulis dan diedarkan adalah persetujuan ini boleh juga menyatakannya, selain daripada sokongan parti-parti dan koalisi, dari segi apa tawaran yang akan diberi dari segi dasar, juga dasar awam yang dan mungkin pembaharuan rang undang-undang dan sebagainya, apa yang akan menjadi visi dan misi kerajaan sekarang pada masa depan, pada 6 bulan ke depan ataupun setahun ke depan ataupun 5 tahun ke depan. Ya, apa cabaran yang mungkin dihadapi oleh mereka ini, Dr. Trisha? Cabaran ialah untuk Ya. memastikan bahawa sokongan itu betul-betul boleh diberi untuk tempoh masa 5 tahun tersebut. Sebab apa yang kami difahamkan juga ialah selain daripada mesyuarat agung yang akan dianjurkan oleh UMNO pada hujung tahun ini, 21 sampai 24 hari bulan Disember, ada juga pilihan raya dalaman untuk parti UMNO yang mesti berlangsung selewat-lewatnya sebelum bulan Mei kalau tak silap saya, Ya. tahun depan. Jadi dua acara ini mungkin akan menyebabkan ataupun boleh menyebabkan ketidakstabilan dalaman
di dalam parti UMNO, dan itu akan ada satu kesan juga terhadap sokongan yang diberi oleh UMNO kepada kerajaan bercampur ini. So itu adalah cabaran pertama, iaitu cabaran politik. Keduanya yang sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti ataupun sepatutnya melaksanakan dalam seminggu, 2 minggu ini adalah lantikan kepada kabinet beliau. Dan itu adalah sebenarnya cabaran yang besar juga sebab saya difahamkan juga ada tekanan dari merata tempat lah di dalam parti, di luar parti dan sebagainya, termasuklah masyarakat awam seperti IDS. Ya, Dr. Trisha, cabaran itu jelas kerana apa yang dikatakan akan berlaku pemilihan UMNO dalam masa 5 bulan mendatang dan juga perhimpunan Agung UMNO pada hujung bulan Disember atau pertengahan bulan Disember, dan pengalaman langkah Sheraton di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri adalah mengekalkan kestabilan, dan apabila Presiden UMNO ataupun Barisan Nasional tidak diangkat sebahagian daripada ahli kabinet, dan sebab sejak itu juga kita lihat ada ancaman untuk tarik sokongan dan perkara-perkara berkaitan dengan dasar dan juga polisi yang mungkin tidak serasi dengan parti tertentu menyebabkan kerajaan tersebut goyah ataupun goyang, dan akhirnya itulah yang berlaku. Jadi adakah ini juga perlu dijadikan pengajaran walaupun masyarakat sivil, rakyat pendokong parti tertentu rasa reform dan juga agenda berkaitan dengan menolak rasuah, menolak ketirisan dan pecah amanah itu betul, tetapi untuk menentukan kestabilan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai satu pilihan yang amat sukar dibuat. Tanpa penglibatan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mungkin itu juga akan mencabar kestabilan pentadbiran beliau untuk dalam masa yang terdekat ataupun jika pemilihan UMNO berlaku sebaliknya dengan keputusan mereka. Ya, saya amat setuju. Sebenarnya percanggahan di antara dua aliran ini adalah sangat besar, iaitu satu pada hakikatnya semua menginginkan kestabilan politik, dan pada masa sekarang jawapannya kepada semua orang ialah lantikan Datuk Seri Zahid Hamidi akan menghasilkan kestabilan tersebut, dan di satu sisi lain iaitu memastikan bahawa urus tadbir baik dan prinsip-prinsip kita, prinsip seperti anti korupsi dan sebagainya mesti dikekalkan juga. Jadi dua ini adalah bercanggah di antara satu sama lain. Tetapi mungkin kita perlu juga fikir tentang satu hala tuju lain ataupun satu lagi jalan alternatif yang perlu difikirkan, iaitu memang kestabilan politik itu adalah penting, tetapi juga apa yang penting ialah untuk mengekalkan prinsip urus tadbir baik, dan apa yang kita mahu ialah mereka yang tidak dicemari, tidak dicemari oleh apa-apa kes-kes rasuah dan tertentu. Jadi apa yang saya mungkin tak sebut tapi saya nak sebut ialah jalan alternatif ialah mungkin individu-individu lain yang memang mempunyai pangkat tinggi di dalam parti-parti tertentu yang memang perlunya sokongan mereka boleh difikir sebagai alternatif. Jadi kita tak perlu pilih satu A ataupun B sebab dua-dua pun adalah amat penting untuk situasi ekonomi pada khususnya. Ya, adakah itu juga wajar dilakukan perjanjian bertulis untuk kalau itu boleh dilakukan dalam masa yang terdekat, kerana rakyat ingin lihat secara telus dan ada integriti di situ, kerana kita dah penat dah dengan cara-cara backdoor ataupun menggunakan SD dan rewards dengan pelbagai jawatan dalam kerajaan ataupun JLC. Jadi untuk mengelakkan politicking ini berlaku dan juga perjanjian yang tidak dihormati ini, jadi adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pentadbiran beliau perlu cepat melakukan perkara-perkara ini
walaupun beliau tidak dapat mengelakkan lantikan seperti ini yang kita mahukan, tetapi sekurang-kurangnya keyakinan rakyat dan juga komitmen semua pihak, sama ada koalisi Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan juga rakan-rakan dari Bebas itu jelas diperlihatkan kepada rakyat. Ya, memang betul persetujuan yang jelas, yang telus, yang memang dikenal pasti oleh semua ahli koalisi tersebut sepatutnya diberi kepada rakyat Malaysia supaya rakyat juga faham apakah mungkin sesi-sesi libat urus itu tidak boleh dipaparkan kepada semua, tetapi hasil sesi libat urus tersebut boleh dicatatkan dan dipastikan bahawa rakyat tahu apakah proses dan hasilnya, sebab memang seperti mana Haji menyatakan tadi, dalam 2 tahun lalu sampai sekarang rakyat memang sudah berasa bahawa sudah jelaklah dengan politik. Jadi apa yang akan mengembalikan keyakinan orang awam terhadap sistem politik, terhadap PRU, terhadap kerajaan dan sebagainya adalah penting supaya segala yang dibincangkan secara dalaman, saya tahu ada banyak hal yang tidak boleh dibincangkan di luar, tetapi sekurang-kurangnya komunikasi itu mesti jelas, dan apakah hasil komunikasi dan hasil perbincangan tersebut. Rakyat sekarang saya rasa mempunyai hak untuk mengetahui where are we at. So sekarang ini pada hujung setiap minggu ke bulan ke, apakah keputusan yang akhirnya disampaikan. Ya, dalam ucapan awal Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila berjumpa dengan penjawat awam, beliau menyatakan ingin melihat penjawat awam bersama-sama mengukuhkan pentadbiran hari ini dan mengembalikan imej pentadbiran awam ataupun penjawat awam ke tahap yang lebih baik berbanding pada masa yang lalu. Jadi dan beliau juga mengangkat bahawa beliau tidak akan memegang portfolio keuangan seperti mana yang dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Jadi adakah ini juga sebagai satu isyarat bahawa pentadbiran ini belajar daripada pengalaman 22 bulan mereka ketika menang pilihan raya umum ke-14 dan juga pendokong utama dengan polisi dan dasar kerajaan adalah penjawat awam, dan pemerkasaan penjawat awam dengan diberikan kepercayaan sepenuhnya di samping kekuatan eksekutif itu, iaitu barisan kabinet beliau, akan memacu apa yang dilontarkan dalam manifesto setiap koalisi dalam pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dr. Tisha. Ya, itu adalah memang satu perkara yang sangat penting, ya, sebab sebenarnya salah satu daripada kegagalan pada pendapat saya masa pentadbiran PH pada tahun 2018 sampai 2020 ialah mungkin kebanyakan ataupun ada di antara menteri-menteri ataupun timbalan menteri mereka yang memang tidak pernah ada pengalaman bekerjasama dengan penjawat awam. Dan sebenarnya saya ada pengalaman sedikit walaupun di peringkat negeri, saya kerja di Pejabat Menteri Besar Kerajaan Negeri, dan saya tahu selama perkhidmatan saya pada masa itu memang Menteri Besar menekankannya, ini adalah satu tekanan yang diberi oleh beliau setiap minggu, adalah penting untuk bekerjasama dan bekerjasama rapat dengan penjawat-penjawat awam, khususnya mereka yang sudah berkhidmat di dalam perkhidmatan awam untuk agak lama, untuk bertahun-tahun. Sebab mereka lah yang tahu prosesnya, apakah dasar awam dan polisi dan sebagainya. Jadi itu adalah sangat penting. So regardless of siapa yang menjadi kerajaan, kerjasama dan kerjasama rapat perlu diadakan. So itu pertama. Tetapi yang kedua yang dikatakan tadi,
ialah berkenaan dengan apa ya, Portfolio kewangan. portfolio kewangan. Memang betul um, perlunya ada pengasingan kuasa di antara Perdana Menteri dengan Menteri Keuangan. Budaya ini sepatutnya tidak muncul juga di Malaysia. Apa yang berlaku pada 1998, selepas itu inilah sejarah sedikit kan. Pada masa itu Dr. Mahathir yang memegang portfolio kedua-dua jawatan tersebut, tetapi memang budaya itu tidak wajar dan sepatutnya dielakkanlah. So jadi dalam sesebuah syarikat tidak ada ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai keuangan yang akan memegang jawatan yang sama. Di ideas yang kecil, sekecil ideas juga mesti ada 2 orang supaya ada pengasingan kuasa di antara mereka yang membuat keputusan yang paling penting dari segi keuangan. Ya, untuk melihat keberkesanan polisi dan juga dasar, adakah kita dapat menjangkakan kesemua ahli kabinet yang akan dilantik Datuk Seri Anwar Ibrahim ini datang dari hierarki parti masing-masing? Kerana itu yang sudah menjadi template yang kita fahamlah untuk memastikan kestabilan lah, apatah lagi dalam gabungan Unity Government Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah wajar teknokrat ataupun profesional yang berada di luar komponen parti ini diberi peluang juga kerana kita mahukan the most competent, the most efficient dan credible candidates untuk memacu portfolio yang sensitif dan penting seperti misalnya kewangan, untuk menentukan harga barang KPDN HEP misalnya, ataupun sains ataupun pendidikan. Kerana inilah antara yang kita hadapi pasca pandemik dan juga kita melalui era recovery endemik COVID-19 ini, Dr. Trisha. Untuk perkara ini saya rasa belum lagi kita ada satu perbincangan tentang apa sebenarnya fungsi dan tanggungjawab seseorang menteri. Kalau kita tanya balik kan, apakah fungsi dan peranan seorang menteri? Sekarang tiada menteri selama mungkin beberapa minggu dah. Ya. Dan apa perbezaannya sebenarnya apabila ada menteri? So menteri sebenarnya adalah untuk memahami secara lebih mendalam tentang situasi dalam kementerian tersebut dan juga memberi visi dan misi kepada kementerian. Apa yang perlu dan hendak dicapai pada masa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Itu adalah peranan dia sebagai CEO kementerian ya. So memang penting untuk beberapa kementerian yang memerlukan expertise yang profesional seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar Negeri. Mungkin dalam 2-3 ini, bukan luar negeri, dengan MITI juga, International Trade ya. Jadi mungkin dalam 3-4 kementerian yang memerlukan orang yang fasih dalam bidang tersebut, profesional dalam bidang tersebut. Tetapi selain daripada itu untuk kementerian-kementerian lain mungkin kita tidak semestinya mempunyai kualifikasi dalam bidang tak tahulah budaya ataupun tourism. Tapi kembali kepada soalan tadi, adakah kita nak memberi jawatan tersebut kepada orang yang berpangkat dalam parti ataupun orang yang profesional dari luar? Saya rasa idealnya ialah untuk mengadakan semua orang profesional. Itu adalah pada pendapat saya ataupun dari orang yang profesional dan di luar. Of course kita nak orang yang profesional, tetapi realitinya ialah sesebuah kerajaan dibentukkan oleh parti-parti. Dan selain daripada kita akan menukar ataupun mengubah suai semua sistem politik pada asasnya ke atas, kita tak boleh bertukar itu secara 100%. Jadi penyelesaiannya ialah supaya adanya keseimbangan di antara mereka yang berpangkat dan ini kembali kepada isu siapa yang jadi ahli politik sebenarnya. Ya. So pada jangka masa panjang, apa yang kami harapkan ialah memang orang yang profesional yang
um, yang berpengalaman, yang ada kualifikasi tertentu, mereka lah yang akan ada insentif untuk masuk politik. Jadi mereka akan ada pangkat tinggi dan akan apa satisfy dua-dua kriteria, iaitu ada berpangkat dalam parti dan juga profesional dan berpengalaman. Itu Ya. adalah penyelesaiannya lah. Ya, saya rasa banyak pilihan yang ada di atas meja Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau kita lihat senarai yang menang di pihak Pakatan Harapan itu sama ada dari DAP, PKR ataupun Amanah. Saya rasa ada latar belakang yang kita cirikan ataupun kita bincangkan Dr. Trisha tadi, iaitu dari UMNO, begitu juga dari GPS ataupun GRS. Tetapi dari cabaran juga untuk menunggu pembentukan kabinet ini adalah kita nak bersatu padu. Ini juga antara kekuatan yang sentiasa diangkat oleh Ideas, iaitu Malaysia ini rencam sifatnya. Kita bersatu dalam kepelbagaian. Tetapi dengan kempen pilihan raya dan kita lihat keputusannya jelas, seolah-olah negara ini terbelah dua. Satu di sebelah pantai timur dan utara semenanjung Malaysia, di negeri-negeri yang majoriti Melayu itu jelas memberi undi mereka kepada Perikatan Nasional, iaitu Bersatu dan PAS dari kawasan pantai barat, dan sebagainya juga jelas masih didominasi oleh Pakatan Harapan, gabungan-gabungan di bawah Pakatan Harapan selain daripada Sabah dan Sarawak. Jadi cabaran untuk menyatukan balik kekuatan negara ini, kerana dengan kempen yang begitu intens dengan isu kaum dan isu agama, kita seolah-olah ingin melihat negara ini ditadbir oleh satu pihak saja, dan yang lain-lain itu mungkin menjadi sebahagian kecil peranan mereka. Jadi mengapa dalam pembentukan kabinet ini juga menyelahkan kepelbagaian itu selain daripada fraksi politik, fraksi wilayah, tetapi kita akan menyantuni rakan-rakan di sebelah pembangkang dengan engagement yang lebih sesuai dengan kepelbagaian Malaysia ini. Ya, saya rasa sejak masa kempen PRU dan sejak PRU juga sampai sekarang, memang ada ramai orang yang mungkin membuat kesimpulan bahawa mereka yang memilih Bersatu dan PAS membuat sedemikian disebabkan oleh orientasi mereka yang mungkin lebih kepada agama konservatif dan sebagainya. Sebenarnya saya pun tidak mahu jump to conclusions. Yep. Saya tak saya buat masa sekarang saya tidak mahu buat kesimpulan yang begitu senang sahaja, sebab apa yang saya ingin menyampaikan ialah satu message di mana mungkin majoriti yang mungkin di antara mereka yang memilih Perikatan Nasional, ada yang memilih Perikatan Nasional disebabkan oleh persepsi mereka bahawa Barisan Nasional sendiri tidak mempunyai kepimpinan yang berwibawa, ada masalah-masalah dalaman tertentu, ada kes-kes rasuah, dan mungkin itu adalah jalan alternatif yang mereka fikir adalah terbaik untuk mereka buat masa sekarang. Tetapi tak tentu bahawa mungkin dalam PRU yang akan datang, satu, kedua ke, sekiranya ada BN ataupun UMNO yang boleh dikuatkuasakan ataupun di strengthen, ya, dikuatkan lagi, adakah pengundi-pengundi ini masih akan tetap mengundi untuk Perikatan Nasional? Bersatu adalah parti yang sebenarnya sangat baru, dan adakah mereka pilih PN ataupun PAS di atas sebab-sebab agama konservatif sahaja? So itu saya nak sampaikanlah. Dan keduanya, apa yang kita sedang lihat sekarang ialah retorik agama dan perkauman dan sebagainya. Sebenarnya kita juga mesti ada macam fahaman bahawa adakah ini mewakili Yep. pendapat majoriti Melayu Malaysia. So ataupun adakah message-message yang dipaparkan dalam TikTok, dalam media sosial ini, adakah ini mewakili hanya segelintir sahaja daripada mereka yang
berkaum Melayu. Jadi itu soalan yang mungkin saya sebagai uh, kaum bukan Melayu tidak boleh jawab sekarang, tetapi saya tidak mahu juga Jam degan. jam degan Ya. apakah kesimpulannya sebenarnya. Jadi saya rasa ada terlalu banyak orang yang berpendapat begini begitu, dan kita mesti sangat konservatif juga Ya. dengan pandangan kita selagi tidak ada jawapan yang begitu menyeluruh Ya. buat sampai sekarang. Menarik. Terima kasih Dr. Trisha Yoh, Ketua Pegawai Eksekutif Ideas Malaysia, dan kita akan terus berinteraksi mungkin selepas pembentukan kabinet mungkin dalam masa yang terdekat ini, Dr. Trisha. Okey, terima kasih banyak Haji. Terima kasih Dr. Trisha sekali lagi. Itu sahaja dalam agenda Awani malam ini. Sekian, terima kasih.